Selamat sejahtera, nama saya Elvina Anak Stanley dan pada kali ini saya akan membentangkan projek akhir tahun saya yang bertajuk Keberkesanan Penggunaan Instagram dalam Meningkatkan Aktiviti Perniagaan Kraft Tangan dalam kalangan usahawan semasa pandemik COVID-19 di Waterfront, Kuching, Sarawak. Coronavirus atau nama singkatannya iaitu COVID-19 merupakan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus yang baru ditemui dan dikatakan berasal daripada Wuhan, China. Majoriti pesakit yang dijangkiti oleh virus COVID-19 ini akan mengalami beberapa gejala seperti demam panas, hilang daya bau, degil rasa, batuk, kesukaran bernafas serta sesama sehingga menyebabkan pesakit tersebut memerlukan rawatan khas daripada pihak hospital. Penularan wabak COVID-19 ini telah mewujudkan rasa kerisauan dan kebimbangan dalam diri masyarakat setempat. Hal ini demikian kerana kewujudan penularan virus COVID-19 ini telah meledakkan krisis dan kemelesetan ekonomi di seluruh dunia. Semasa COVID-19, kebanyakan perniagaan mula terjejas. Hal ini sekaligus akan turut melenyapkan pendapatan dalam kalangan para peniaga. Justru itu, dengan kewujudan media sosial, ianya memudahkan lagi para peniaga tidak kira sama ada usahawan kecil, sederhana bahkan syarikat besar sekalipun untuk menggiatkan lagi aktiviti perniagaan mereka. Media sosial merupakan salah satu alat komunikasi ataupun untuk berinteraksi yang dapat menarik perhatian orang ramai untuk melihat dan mengenal pasti maklumat akan sesuatu perkara. Salah satu media sosial yang menjadi kegilaan ramai dan semakin popular pada masa kini iaitu Instagram. Media sosial seperti Instagram, dia mempunyai futuristik yang memberikan faedah dan keuntungan kepada para pengguna. Ianya juga sekaligus akan memudahkan para pengguna untuk memasarkan produk jualan mereka dengan lebih efektif dan juga efisien. Seterusnya ialah penyataan masalah. Penularan wabak COVID-19 sejak awal tahun 2020 ini telah memberi kesan yang sangat teruk kepada hampir semua sektor terutamanya sektor ekonomi di seluruh dunia, khususnya di negara Malaysia. Namun begitu, peningkatan bagi penularan wabak COVID-19 ini telah membuka mata semua peniaga di sektor ekonomi untuk meneroka ke alam pendigitalan. Kebanyakan peniaga di sektor ekonomi menggunakan strategi pemasaran secara digital untuk mempromosikan produk jualan mereka dengan pengguna-pengguna yang lain. Walau bagaimanapun, pengiklanan sesuatu produk jualan menggunakan aplikasi-aplikasi digital dan media sosial memerlukan masa dan juga kesabaran bagi peniaga dalam sektor ekonomi. Hal ini kerana kebanyakan peniaga tidak mempunyai kepakaran dalam menggunakan media sosial mahupun membuat pengiklanan dalam bentuk digital seperti poster digital, video pendek promosi dan sebagainya. Walaupun media sosial semakin menjadi pilihan para pengguna untuk berurusan jual beli secara atas talian, namun terdapat juga sesetengah pengguna yang kegusaran dalam isu privasi secara atas talian semasa membuat pembelian. Menurut Niranjana Murthy dan Chala 2013 dalam teknologi internet dan juga aplikasi pendigitalan, proses untuk menjaga kerahsiaan sesuatu maklumat dan juga data, pengesahan serta pengenalan data serta kawalan akses pengguna dalam dunia teknologi akan menyebabkan ancaman keselamatan. Sebagai contoh penipuan dan juga kecurian. Justru dalam kajian ini, pengkaji ingin mengetahui tentang keberkesanan Instagram dalam meningkatkan aktiviti perniagaan kraft tangan dalam kalangan usahawan semasa pandemik COVID-19 di Waterfront, Kuching, Sarawak. Seterusnya ialah objektif kajian. Dalam kajian ini ada beberapa objektif, iaitu yang pertama untuk menilai keberkesanan media sosial Instagram dalam meningkatkan aktiviti perniagaan kraft tangan semasa wabak COVID-19 di Waterfront, Kuching, Sarawak. Yang kedua untuk mengenal pasti kesan pemasaran secara digital, iaitu melalui pengguna media sosial Instagram dalam mempengaruhi tingkah laku pengguna dalam membeli produk jualan kraft tangan secara atas talian semasa wabak COVID-19 di Waterfront, Kuching, Sarawak. Yang ketiga untuk mengetahui sejauh manakah kepakaran usahawan
dalam menggunakan teknik pemasaran secara digital dengan menggunakan aplikasi Instagram semasa pandemik COVID-19 di Waterfront, Kuching, Sarawak. Yang seterusnya ialah persoalan kajian. Bagaimanakah pemasaran secara digital melalui Instagram dapat menarik para pelanggan untuk membeli barangan ataupun produk kraft tangan yang diiklankan oleh para usahawan semasa pandemik COVID-19? Yang kedua, berapakah perbezaan keuntungan yang diperolehi oleh para usahawan kraft tangan semasa memasarkan hasil kraft tangan melalui media sosial seperti Instagram dan semasa jualan secara fizikal di gerai maupun kedai tersendiri semasa penularan wabak COVID-19. Yang ketiga, sejauh manakah kepakaran usahawan dalam menggunakan aplikasi Instagram untuk mempromosikan jualan hasil kraft tangan mereka semasa pandemik COVID-19 di Waterfront, Kuching, Sarawak. Untuk bahagian signifikan kajian pula, penggunaan media sosial Instagram di kalangan usahawan dalam meningkatkan aktiviti perniagaan kraft tangan semasa penularan wabak COVID-19. Okey, yang seterusnya adalah penggunaan Instagram yang sistematik dan menarik oleh para usahawan seperti dari segi pemasaran atau pengiklanan produk kraft tangan mereka akan mempengaruhi ataupun tidak pengguna untuk membelinya. Untuk bahagian definisi terma pula, definisi pandemik menurut MIN 2020 merujuk kepada penyakit yang merebak secara besar-besaran dan melibatkan populasi yang sangat besar. Dan kebiasaannya, sesuatu penyakit akan digelar sebagai pandemik sekiranya kadar jangkitan bagi suatu penyakit tersebut adalah tinggi sehingga bilangan kes naik secara mendadak dalam masa yang amat singkat. Yang kedua iaitu definisi bagi COVID-19. COVID-19 ataupun coronavirus merupakan penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus yang dinamakan sebagai corona. COVID-19 dapat dikesan melalui simptom-simptom seperti demam panas, batuk kering, pening kepala serta keletihan yang melampau. Namun COVID-19 ini akan menjadi lebih berisiko tinggi sekiranya pesakit yang menghidapi virus ini mempunyai penyakit kronik seperti sakit jantung, darah tinggi, kecil manis dan juga kanser. Seterusnya iaitu definisi bagi Instagram. Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang digunakan oleh para pengguna untuk berkongsi gambar serta visual dengan pengguna yang lain dengan menggunakan telefon pintar yang mempunyai rangkaian internet yang baik. Dan yang seterusnya adalah definisi bagi kraft tangan. Kraft tangan merupakan kerja penghasilan sesuatu peralatan atau perhiasan yang menggunakan tangan sepenuhnya serta menggunakan bahan-bahan yang mudah dan ringkas sahaja. Skop kajian bagi kajian ini iaitu yang pertama, pengusaha perniagaan kraft tangan di kawasan Waterfront, Kuching, Sarawak dan yang kedua, usahawan yang menggunakan media sosial Instagram untuk memasarkan hasil kraft tangan semasa pandemik COVID-19. Untuk bahagian sorotan kajian, iaitu yang pertama, sorotan kajian mengenai pandemik COVID-19. Menurut Fauzi 2020, pandemik merujuk kepada wabak atau penyakit yang merebak secara besar-besaran sehingga merentasi sempadan dan juga wilayah yang melibatkan jumlah populasi yang begitu besar. Penyakit coronavirus ini menyebabkan berlakunya pandemik kebiasaannya mempunyai kadar serangan yang tinggi serta pantas merebak sehingga menyebabkan bilangan kes menaik secara mendadak dalam masa yang singkat. Berlakunya kes sebegini adalah disebabkan ketiadaan imuniti dalam kalangan manusia untuk melawan penyakit ini. Sorotan kajian yang kedua iaitu penggunaan media sosial semasa pandemik COVID-19. Penggunaan media sosial semasa pandemik COVID-19 semakin meningkat. Jadi kebanyakan peniaga melakukan aktiviti jual beli secara atas talian. Penggunaan laman sosial banyak membantu sesebuah organisasi dalam membina strategi pemasaran untuk bersaing secara sihat dalam dunia perniagaan secara atas talian. Fullerton 2011 berpendapat bahawa proses komunikasi di antara pelanggan dan juga penjual secara atas talian dapat membantu untuk membentuk hubungan dan interaksi yang baik dengan jenama sesuatu produk yang dijual. Sebagai contoh, aplikasi media sosial Instagram menyediakan satu medium kepada penjual untuk membangunkan jenama produk yang dijual dengan lebih bersifat superior dan kukuh demi mendapatkan peluang untuk bersaing dengan lebih besar. Dapatan kajian yang ketiga, media sosial sebagai alat pemasaran produk. Fullerton 2011 berpendapat bahawa proses komunikasi di antara pelanggan dan juga penjual secara atas talian dapat membantu untuk membentuk hubungan dan interaksi yang baik.
Seterusnya, faktor kebolehlihatan yang terdapat dalam sesebuah media sosial perlu diambil perhatian oleh usahawan, terutamanya dari sektor perusahaan kecil-kecilan untuk berdaya saing dan menarik perhatian pengguna di atas talian. Seterusnya iaitu penggunaan Instagram dalam pemasaran COVID-19. Instagram mempunyai mod pengiklanan di mana para pengguna hanya perlu meletakkan video pendek atau gambar produk yang ingin dipasarkan. Setelah itu, ianya akan automatik berada di laman utama ataupun feeds bagi aplikasi tersebut. Yang seterusnya ialah kerangka teoretikal. Jadi dalam kajian ini, penyelidik telah memilih teori paradigma komunikasi baharu iaitu penggunaan media sosial yang berlandaskan komponen hybrid. Menurut Mangold dan Foltz 2019, komponen hybrid yang digunakan tersebut akan menerangkan bagaimana aplikasi-aplikasi media sosial menggunakan komunikasi tradisional yang akan digabung bersama dengan penggunaan internet sebagai paradigma komunikasi baharu. Pada era kemodenan ini, pengguna media sosial semakin bermakna kepada usahawan-usahawan kecil di mana melalui penggunaan media sosial ianya dapat membantu satu hubungan yang erat bersama-sama dengan pengusaha yang lain serta pelanggan di mana-mana saja mereka berada dalam bentuk dua hala. Di samping itu, penggunaan media sosial juga secara langsung dapat memberikan kesan yang efektif dan efisien kepada keberkesanan sesebuah media sosial sebagai medium untuk pemasaran dan perniagaan. Yang seterusnya adalah metodologi kajian. Yang pertama, reka bentuk penyelidikan. Jadi, kajian ini telah menggunakan kaedah penyelidikan, pengumpulan data primer dan juga data sekunder secara kualitatif. Pengkaji telah menggunakan kaedah pengumpulan data primer dengan cara menemu ramah secara langsung. Bagi kaedah menemu ramah secara langsung, pengkaji akan melakukan temu ramah secara bersemuka di antara responden dengan penyelidik bagi mendapatkan maklumat yang lengkap dan tepat daripada responden yang ditemu ramah. Untuk data sekunder juga, untuk sumber sekunder juga, sumber sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan kajian data-data yang terdahulu dan masih lagi sesuai serta relevan untuk digunakan bagi menjawab persoalan dan objektif kajian. Untuk populasi dan juga sampel kajian, pengkaji telah menggunakan 10 orang responden di kalangan usahawan perusahaan kraft tangan di waterfront Kuching, Sarawak semasa pandemik COVID-19 berlaku. Dan untuk lokasi kajian, pengkaji telah memilih waterfront Kuching, Sarawak sebagai lokasi kajian kerana ianya berdekatan dengan lokasi kediaman pengkaji dan kawasan ini juga terdapat ramai pengusaha perusahaan kraft tangan yang boleh menjadi responden bagi kajian ini. Bagi bahagian kaedah kajian pula, pengkaji akan menemu ramah 10 orang responden yang merupakan usahawan yang menjual jualan hasil kraft tangan semasa pandemik COVID-19 yang menggunakan Instagram sebagai platform untuk mereka mempromosikan atau memasarkan hasil jualan mereka. Untuk pengumpulan data pula, pengkaji akan menemu ramah responden dengan menggunakan temu ramah secara mendalam ataupun indeks secara bersemuka ataupun secara atas talian bergantung kepada masa responden tersebut. Jadi seterusnya, responden yang telah dipilih hendaklah mempunyai media sosial Instagram untuk tujuan perniagaan kraft tangan. Untuk analisis data, yang pertama, transkripsi. Pada peringkat ini, pengkaji akan menyalin semula data-data yang diperolehi semasa temu ramah bersama-sama dengan responden dalam bentuk rakaman audio, rakaman video mahupun catatan kerja lapangan. Proses mentranskripsi ini sudah semestinya akan mengambil masa, perhatian dan juga kesabaran penyelidik, namun ianya amat membantu penyelidik untuk lebih menyelami topik kajian yang dikaji. Dalam kerja ini juga pengkaji akan menilai segala apa yang didengar dan diperhatikan, misalnya isyarat bukan verbal tanpa meninggalkan apa-apa sekalipun. Seterusnya adalah mengorganisasikan data. Selepas mentranskripsi, penyelidik akan menyusun data mengikut kesenangan penyelidik agar ianya senang untuk dipindahkan kepada mana-mana perisian komputer seperti NVivo. Penyelidik akan memberikan nombor atau kod pada setiap temu bual ataupun dengan cara yang menyenangkan penyelidik untuk mengenal pasti data-data tersebut.
Untuk step yang ketiga iaitu pelaziman dengan data. Jadi dalam proses ini, setelah data disusun mengikut kesesuaian penyelidik hendaklah membiasakan diri dengan data-data yang diperolehi. Proses membiasakan diri dengan data-data yang ada merupakan salah satu proses yang sangat penting. Dalam proses ini, penyelidik akan mendengar kandungan temu bual dalam pita, rakaman, menonton semula video yang direkam, serta membuat ringkasan tentang apa yang diperolehinya sebelum proses seterusnya bermula. Seterusnya ialah proses coding. Dalam proses coding ini, penyelidik akan menggunakan perisian komputer seperti NVivo untuk mengenal pasti petikan-petikan yang terdapat dalam teks dan menyimpan segala rujukan yang berkenaan di dalam note. Dalam note, ianya mengandungi pelbagai jenis rujukan serta dapat mengkod pelbagai jenis dokumen yang telah disediakan. Proses ini akan memudahkan penyelidik untuk memahami segala informasi yang diperolehinya serta akan menjadikan panduan kepada penyelidik untuk menentukan fokus kajian penyelidik. Seterusnya ialah tema. Pada peringkat ini, pengkaji akan mengenal pasti segala tema-tema yang timbul serta akan melakukan pengkodan semula untuk membina definisi terhadap sesuatu kategori dalam kajian itu dengan lebih baik. Yang seterusnya ialah kebolehpercayaan dan keabsahan. Dalam proses yang ini, pengkaji akan menggunakan kemudahan yang ada pada perisian NVivo yang dipanggil modeler dan search tool. Penggunaan modeler membantu dalam menjelaskan data serta memberikan konseptual kajian yang hilang dan akan menghasilkan persoalan yang baharu. Manakala untuk kemudahan search tool akan membantu dalam mencari serta mengumpulkan data dengan lebih dipercayai. Dan yang terakhir adalah laporan. Selepas pengkaji menganalisis keseluruhan data yang diperolehi, pengkaji akan memulakan kajian buat kali yang terakhir dengan menyediakan sebuah laporan. Jadi pada peringkat ini, pengkaji akan mentafsir, mengulas dan menyebarkan dapatan kajian yang diperoleh berdasarkan data-data yang telah dikumpul dan tepat.